kita ni seperti orang yang mewarisi harta daripada mak bapak, tapi malas fikir jalan baru untuk kembangkan harta warisan. Satu generasi ke satu generasi, wang itu makin kecil dan makin kecil. Kekayaan yang kita dapat hasil usaha rakyat biasa ni yang dah tua-tua ni, zaman 80-an, 90-an. Kekayaan itu tidak digunakan oleh kerajaan yang ada untuk buka ruang industri yang baru yang boleh bayar gaji lebih tinggi kepada anak-anak kita. Akhirnya, yang keluar universiti, engineer banyak. Graduate banyak. Tapi kerja tak banyak kerana kerja yang melibatkan teknologi tinggi, nilai tinggi itu tak banyak. Jadi kalau orang tanya saya, dah kalau macam keadaan begini, dah 20 tahun kita cakap macam ini, apa kita nak buat? Salah siapa, saudara-saudari? Bukan salah saudara, bukan saudara saya. Saudara-saudari bukan dapat gaji 100,000 sebulan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tak dapat gaji 100,000 sebulan. Kita bayar 100,000 sebulan kepada jemaah menteri antara yang paling besar dalam dunia. Termasuk dengan kerajaan yang ada untuk mereka bekerja cari jalan selesaikan masalah ini. 20-30 tahun saudara-saudari sampai sekarang tak selesai. Makin teruk dan makin teruk. Kalau tanya menteri, saya tak tahu ada peminat saravan sini ya. Saya tak faham, ada saudara dia, boleh pergi tanya dia, yang dia sekarang duk gila sebut nama saya tiap-tiap hari ni sebab apa? Saya tengok tiap-tiap hari dia sebut nama Rafizi. Aku tak lawan kau lah. Saya tak bertanding di tapah, orang lain bertanding tapah. Janganlah takut awal-awal. Saya sebut tanya dia sebab dia Menteri Sumber Manusia. Apa masalah paling besar dalam negara sekarang? Masalah pekerjaan. Masalah gaji. Kalau tanya saya masalah pekerjaan dengan masalah gaji ni lagi penting, lagi rumit, lagi mendesak berbanding dengan cerita sakau duit, kau tanya saya. Letak Saravanan jadi Menteri Sumber Manusia. Orang minta dia satu benda saja dia selesai, iaitu lepas COVID tak cukup pekerja untuk kerja di ladang dan di kilang. Sebab orang kita tak nak kerja dah ni, di ladang dan kilang ni. Gaji 800, siapa nak kerja? Jadi syarikat-syarikat, industri semua terpaksa bergantung kepada pekerja asing lah, bawa masuk daripada Bangladesh ke Indonesia ke. 2 tahun dia ada, sampai sekarang tak selesai-selesai, saudara-saudari. Dia buat apa? Saya tanya yang itunya. Kalau yang itu dia tak selesai, saya nak tanya Acik Ane yang ada, terutamanya anak-anak muda India yang ada, yang tak kenal zaman Hindraf. Saya nak tanya, kalau kerja yang memang dia dibayar gaji itu, dia tak boleh selesai soal gaji, soal peluang pekerjaan. Saudara-saudari ingat dia fikir ke pasal orang India miskin, pasal anak India miskin, pasal peluang India miskin? Dia tak fikir, saudara-saudari. Sebab itu, kalau kita nak selesaikan masalah gaji, dia perlukan kerjasama daripada pekerja, semua orang ramai macam saudara-saudari yang bekerja. Dia perlukan bantuan daripada majikan. Dia juga perlukan bantuan daripada kerajaan. Ketiga-tiga pihak ini mestilah bekerjasama supaya mereka sepakat tiap-tiap tahun, walau macam mana pun keadaannya, kita mesti mewajibkan kenaikan gaji sebegini. Orang kata benda ni tak masuk akal. Singapura buat macam ni lah 40 tahun dulu, 50 tahun dulu. Tahun 60-an, gaji rakyat Singapura lebih kurang sama dengan gaji rakyat Malaysia. Tahun 70-an, kerajaan Singapura mengambil pendirian, kalau kita serahkan bulat-bulat kepada pekerja untuk bergaduh dengan majikan soal naik gaji, sampai bila-bila gaji rakyat Singapura tu takkan naik seperti yang dikehendaki.
Kalau gaji rakyat naik mendadak, maksudnya kuasa beli rakyat lebih tinggi. Bila kuasa beli rakyat lebih tinggi, dia boleh berbelanja lebih, maka ekonomi akan naik dengan lebih baik. Jadi kerajaan Singapura sejak tahun 70-an dah buat keputusan. Cara kita menjana ekonomi supaya cepat berkembang, dalam keadaan Singapura tak ada minyak, tak ada balak, tak ada apa, ialah kita kena pastikan gaji pekerja-pekerja, hatta yang bawa taksi pun mestilah naik dengan baik, supaya dengan gaji itu mereka boleh membeli, dan dengan kuasa beli itu dia boleh merancakkan ekonomi. Bila ekonomi rancak, dia makin berkembang dan berkembang. Baik, apa Singapura buat? Kerajaan Singapura buat keputusan. Kalau nak serah kepada majikan semata-mata, berunding dengan pekerja, kesatuan sekerja, sampai kiamat tak jadi. Memanglah. Pergi jumpa majikan, saya nak naik gaji tahun ini 10%. Majikan kata, mintalah. Kau minta 2 kali lagi, aku pecat kau. Tak jadi. Akhirnya, kerajaan Singapura buat keputusan, buat satu undang-undang yang mewajibkan setiap daripada 3 komponen tadi, pekerja, majikan dan kerajaan, mestilah duduk semeja dan bersetuju tiap-tiap tahun. Pertama, berapa nak naikkan gaji. Kedua, siapa nak bayar kenaikan gaji. Jadi ada tahun yang perniagaan baik, ekonomi baik, majikan-majikan dapat untung banyak. Ketiga-tiga pihak itu buat keputusan tahun ini sebab majikan banyak untung, kenaikan gaji semua paling kurang kena 5%, yang bayar adalah majikan. Majikan bayar. Tahun berikutnya, bila ekonomi tak cantik dan syarikat mula nampak kurang kukuh untuk bayar 5%. Rundingan tahun seterusnya cakap, pekerja cakap, saya faham ekonomi tak cantik. Saya tahu kalau saya minta 5, 6%, 10% macam tahun lepas, syarikat saya bankrupt. Jadi tahun ini, saya setuju 3% saja saya boleh terima. Naik lagi. Tahun berikutnya, kemelesetan ekonomi, syarikat bukan saja tak ada, syarikat pun nak bayar pun tak boleh. Untung tak ada langsung. Pekerja tahu, majikan tahu. Kemudian kerajaan kata, tahun ini, kalau kerajaan tak campur tangan, maka sudah tentulah pekerja tak dapat kenaikan gaji kerana majikan dan ekonomi tak boleh bayar kenaikan gaji ini. Maka tahun ini adalah tanggungjawab kerajaan untuk bantu bayar kenaikan gaji sehingga syarikat baik balik, majikan berkemampuan balik, supaya tiap-tiap tahun, walaupun masa baik, masa buruk, masa cantik, tak cantik, setiap pekerja mengikut undang-undang kena naik gaji selesai. Itu yang Singapura buat 20 tahun. Sebab itu bila masuk tahun 1990, gaji dia jauh dah ke sana. Itulah yang menghasilkan keadaan sekarang, saudara-saudari. Ratus ribu anak-anak muda kita menyeberangi Tambak Johor tiap-tiap hari untuk kerja di Singapura. Saya tengok satu keluarga muda. Dia orang Johor, baru kahwin, Melayu, suami isteri. Isteri dia duduk berasingan di bilik kecil di Johor, di Singapura. Husband duduk di Johor. Dia kerja di Singapura walaupun dia berkelayakan ijazah semua. Dia kerja di Singapura. Dia buat apa sehari-hari? Dia jual nasi lemak je. Kerja dengan restoran jual nasi lemak. Tapi dia jual di nasi lemak. Dia jual nasi lemak tu dengan duduk berasingan walaupun muda dan baru kahwin. Duduk berasingan berbulan-bulan daripada suami. Jumpa sekali-sekala je. Sebab dia kira-kira lebih untuk dia kumpul duit, untuk dia bina kehidupan baru dia
lebih untung kalau dia buat kerja itu daripada buat kerja dekat Johor ataupun di Kuala Lumpur ataupun Semenanjung. Sebab apa? Sebab keputusan kerajaan untuk campur tangan soal menaikkan gaji ini dan bagi komitmen, pikul tanggungjawab, ambil wang daripada peruntukan untuk pastikan orang naik gaji, itu kerajaan Singapura dah buat daripada tahun 70-an sehingga dia boleh melonjakkan kenaikan gaji dia. Saya nak tanya saudara-saudari, susah sangat ke nak fikir benda ni? Tak payah. Benda ini boleh baca di mana-mana. Dah dibuat di kerajaan-kerajaan lain. Singapura dah buat. Negara-negara Skandinavia dah buat. Benda ni benda yang tak payah. Kenapa sampai sekarang, tiap-tiap hari, kalau orang biasa ni kalau dia jumpa tiap-tiap hari soalnya ialah soal gaji tak naik, harga barang naik. Sebab apa saudara? Sebab menyelesaikannya itu tidak payah. Idea itu tidak payah. Yang itu yang saya nak jawab. Orang yang duk tanya kat luar, kamu nak jadi kerajaan ni, kamu nak buat apa? Macam mana kamu nak menyelesaikan masalah kami? Menyelesaikan itu, pelan tindakan itu tak payah. UMNO Barisan Nasional berpuluh-puluh tahun bayar pakar-pakar paling cerdik dalam dunia untuk buat pelan tindakan. Bayar 20 juta, bayar 30 juta, pelan tindakan cantik. Bentang di parlimen, sebar semua, kempen habis ratus-ratus juta. Lepas itu tak ada kesan apa, duit habis ratus-ratus juta. 2 tahun kemudian, kita lantik firma perunding yang sama, gaji yang sama, bagi cara yang sama. Sebab mencari jalan untuk menyelesaikan masalah itu tidak susah. Yang paling payah, cabaran pengundi-pengundi, cabaran kita sekarang ialah mencari orang, pemimpin yang kita boleh angkat sebagai wakil kita untuk buat tugas itu dengan jujur dan amanah, dan dia kena cerdik. Kalau dia tak cerdik, susah kita. Marilah pakar macam mana pun dia tak faham. Saudara-saudara, itu sebenarnya cabaran saudara-saudari nak masuk pilihan raya. Dulu mudah, ada 2 gabungan saja. Zaman-zaman dulu ada Barisan Alternatif, ada Barisan Nasional. Lepas tu ada Pakatan Rakyat, kemudian ada Barisan Nasional. Kemudian ada Pakatan Harapan, Barisan Nasional. Sekarang ni aku tak tahu. Setakat ini yang dikira-kira dah lebih 10 jari dah kot dia. Ada Pakatan Harapan, ada Barisan Nasional, ada Perikatan Nasional, ada kita, ada Gerakan Rakyat Sabah, GRS, GPS, SSS. Segala-galanya ada, saudara-saudari. Undi, saudara-saudari, jadi makin penting. Kerana bila banyak persaingan begini, macam-macam yang orang akan kata. Macam-macam yang orang akan tabur masa dekat pilihan raya. Dekat-dekat pilihan raya, aunty uncle nanti dapat 10 t-shirt. Tahun depan tak payah beli t-shirt dah. Lepas ni t-shirt parti setiap ada. PKR ada, DAP ada, PH ada, BN ada, MIC ada. Cukup untuk beraya tahun depan. Soalnya ialah, kalau tidak berhati-hati dan yang naik itu tidak boleh membentuk kerajaan, satu. Yang kedua, yang naik itu dia ada 3-4 orang saja, setiap parti itu dia bergabung ramai-ramai. Dia tak fikir dah tentang nak selesai masalah, tentang nak membantu rakyat. Dia fikir, aku hanya ada peluang untuk jadi menteri ni sekali ni je. Bagilah aku jawatan apapun, asalkan aku jadi menteri. Silap-silap hari, akan ada 10 menteri tanpa portfolio. Tak apa, tak ada kerja tak apa. Menteri. Parti yang lain tu, dia kata tak apalah, kalau tak jadi menteri pun tak apa. Lantik saya jadi penasihat, tapi bertaraf menteri. Penasihat menteri. Kalau tak hati-hati, saudara-saudari, kita ada 30 juta rakyat. Silap-silap menteri dengan penasihat dia 300 orang. Kalau nak buat mesyuarat ni tak boleh pakai bilik mesyuarat dah, kena panggil dalam dewan. Sebab itu pilihan raya ini cukup penting.